Assalamualaikum, salam diberi, puju hati tiada sanksi. Si bongkoknya lupa diri, tajuk cerita ingin dikongsi. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang hamba Allah yang bernama si bongkok. Si bongkok hidup bersama ibunya yang sudah tua. Mereka tinggal di pondok buruk yang usang di kampung Pulai. Si bongkok sering diejek dan dikeji oleh penduduk kampung Pulai kerana rupanya yang kodoh dan badannya bongkok. Ibu si bongkok sangat bersipati dengan nasib anaknya, namun dia menerima semua itu sebagai satu takdir. Kadang-kadang ibunya terus mengeluh tentang keadaan si bongkok. Bagi si bongkok, biarlah orang lain di kampung Pulai hendak memaki hamunya, asalkan dia masih mempunyai ibu yang penyayang. Suatu hari nanti, si bongkok berharap dan berdoa agar menjadi manusia paling tampan di dunia. Ibunya juga berdoa agar impian anaknya itu dimakbulkan. Pada suatu hari, si bongkok bersia-sia kesorangan di perkampungan. Sekumpulan pemuda kampung yang diketuai oleh Mak Darus telah mengepung si bongkok. Mereka menghina si bongkok dengan kata-kata yang kesat, dengan mengatakan si bongkok kodoh, cacat dan paling hina di kampung ini. Mak Darus orang yang sangat angkuh dan sombong. Si bongkok bahasa amat sedih dia perlakukan begitu. Mak Darus dan kawan-kawannya terus meluru ke arah si bongkok. Mereka memukul dan meludah si bongkok. Si bongkok tidak boleh berbuat apa-apa. Orang ramai di pergi itu hanya mampu melihat saja nasib menimpa si bongkok. Mereka tidak boleh berbuat apa-apa kerana Mak Darus dan kawan-kawannya lah samsing kampung Pulai. Setelah puas mereka mengajarkan si bongkok, Mak Darus dan kawan-kawannya terus berada dari situ. Bongkok pun berlalu sambil berkata di dalam hatinya, "Nantilah kau Mak Darus, jika aku ditakdirkan menjadi tampan, engkaulah manusia yang mula-mula aku kejarkan. Nantilah kau, nantilah." Si bongkok terus pulang ke tatak usangnya. Kelihatan ibunya sedang membersihkan halaman rumah. Si bongkok terus menceritakan apa yang berlaku di perkampungan tadi. Ibunya terus bersedih dan menasihatkan si bongkok bahawasanya Allah SWT akan membalas siksaan kepada orang manusia dan menyakiti hati orang lain, terutamanya orang cacat seperti si bongkok. Pada suatu malam, si bongkok berehat di serambi teratak usahanya sambil mengenang nasib malangnya. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang lelaki tua yang berpakaian begitu cantik dan dikelilingi oleh cahaya. Si bongkok tergamam seketika. Lelaki tua itu telah lama mengetahui kisah hidupnya. Dia akan menolong si bongkok agar menjadi manusia paling tampan supaya orang kampung tidak menghinanya lagi. Si bongkok tersentak mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia sangat teruja ingin menjadi tampan. Dia tidak tahan dengan hinaan manusia yang tidak berhati perut. Lelaki tua itu boleh nunaikan hajat si bongkok, tetapi dengan bersyarat. Syaratnya, apabila si bongkok menjadi tampan, dia tidak boleh menjadi manusia sombong, bongkak dan takbur. Tiba-tiba, dia tersedar dan merasakan satu kelainan terjadi pada dirinya. Dia terus meluru ke arah cermin yang tergantung pada dinding. Dia sangat terkejut kerana mukanya sudah menjadi tampan. Dia terus mendapatkan ibunya yang sedang memasak di dapur. Ibunya tergamam seketika. Anaknya yang kodoh dan cacat itu sudah menjadi seorang pemuda yang tampan. Ibunya sangat bersyukur kerana doanya itu dimakbulkan. Mulai detik itu, hidup si bongkok telah berubah. Dia tidak lagi berasa hina diri. Dia pergi ke perkampungan dengan perasaan yang sangat gembira. Dia sangat bangga dengan ketampanannya. Orang ramai di perkampungan itu heran melihat perubahan yang terjadi kepada si bongkok. Si bongkok ingin balas dendam kepada Mak Darus dengan perasaan marah. Dia tidak tahan dengan hinaan manusia yang tidak berhati perut. Dia memanggil Mak Darus tanpa memberi salam terlebih dahulu. Mak Darus heran kerana dia tidak mengenali si bongkok. Si bongkok memperkenalkan dirinya dengan sangat bangga. Mak Darus terkejut melihat perubahan yang terjadi kepada si bongkok. Si bongkok telah lupa janjinya dengan tua itu. Dia telah menjadi sombong, takbur dan sombong. Dia menghina Mak Darus
dengan mengata kawan terus. Orang paling hodoh. Selepas terlucut kata-kata daripada mulut si bongkok, tiba-tiba berlaku kejadian ribut yang kuat. Si bongkok baru teringat janji dengan orang tua itu. Dia telah mengukir janji dan berasa amat kesal. Tetapi kekesalan di hatinya sudah terlewat. Si bongkok pun berlalu pulang untuk mendapatkan ibunya. Setelah sampai ke tatak buruknya, tiba-tiba dia merasakan bentuk badan yang telah berubah. Dia menangis di pakon ibunya. Dia meminta maaf pada ibunya. Sekarang si bongkok telah berubah menjadi si bongkok yang asal. Disebabkan bersikap tak bodoh dan sombong, maka ketapanan dimilikinya sudah dirampas. Kawan-kawan, terdapat 3 pengajaran daripada cerita yang saya sampaikan tadi. Pertama, janganlah kita menghina orang cacat dan lemah. Kedua, kita tidak boleh bersikap tak bodoh dan sombong. Akhir sekali, kita hendaklah menepati janji kerana Allah benci yang mengukir janji. Sikap tak bodoh, sikap dibenci, mengukir janji, amalan keji. Merendah diri, sikap terpuji, tepati janji, amalan Nabi. Sekian, terima kasih.